Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kita koleksi hadis hukum karangan Syekh Kiai Hasbi As-Siddiqina ulama Indonesia. Kita bincang bab yang masalah ke-10 dalam bab ibadah ni tak? Dalam bab kita bertaharah dalam bab air lah. Nah, bab air. Okey, masalah ke-10, air dalam bejana yang dijilat anjing. Air dalam bejana dalam bekas yang dijilat oleh anjing. Hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu wal yaghsilhu sab'a marratin." Rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anjing menjilat bejana bekas seseorang, bekas ada air, seseorang hendaklah ditumpahkan air yang dalam bejana bekas tersebut. Kemudian hendaklah dibasuhnya 7 kali. Hadirat Muslim dan Nasa'i. Hadis ke-17 ni. Rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka 17. Pertama, hadis hadis ke-17 tersebut menyatakan bahawa mulut anjing najis. Air yang dijilati anjing najis. Juga air sisanya juga najis. Dan menyuruh kita membuang air yang telah dijilati anjing tersebut. Kebanyakan fuqaha menetapkan bahawa air di anjing najis. Air yang dijilati oleh anjing najis tak boleh dipergunakan untuk suatu keperluan lagi, bahkan najis juga memegangnya. Yang kedua, kata Abu Hanifah air yang dijilati anjing najis. Kata Malik dan Daud Zahiri, Malik dan Daud, air yang dijilati anjing tidak najis. Perkataan hendaklah ditumpahkan air itu, beliau tidak mengakuinya. Perintah membersihkan bejana adalah lita'abudi, tidak dapat difahamkan maksudnya bukan kerana najis. Itu pendapat Malik Malik. Kata Syafi'i dan Imam Ahmad, air sisa anjing najis. Disuruh menumpahkan air dari bejana dari bekas adalah kerana kenajisan mulut anjing tersebut. Kedua imam mazhab ini menyamakan hukum babi dengan hukum anjing atas dasar qiyas an-naji. Anjing babi kan nampak busuk, huduh lagi, kotor lagi. Dia perkiyah. Qiyas ulama kata kalau anjing pun najis, babi lebih utama lah. Itu pendapat dia lah dari segi hadis tak ada sebut ni. Okay, yang ketiga, lahir hadis ini menegaskan bahawa air yang dijilati oleh anjing najis hukumnya. Dan lahir zahir daripada hadis ini menyatakan juga bahawa yang dikehendaki oleh hadis umumnya bejana saja. Hadis itu bekas saja kalau kira tak. Kalau demikian dikecualikanlah yang bukan bejana, bukan bekas dan yang bukan air. Kalau kira kan. Tak ada sebut pun jilatan anjing bertempat lain. Kau jilat baju kita, kau jilat tempat lain tak. Jilat air je. Akan tapi kerana mengingat dasar suruhan membasuh bejana, basuh bekas dan membuang airnya adalah kerana kenajisan air anjing tersebut, dengan sendirinya hukum yang lain juga. Hukum yang lain dari bekas atau bejana dan yang lain dari air disamakanlah dengan hukum bejana dan hukum bekas. Dan dengan hukum air jilati oleh anjing harus dibuang sisinya dan dibasuh 7 kali. Kiyah lah ni. Okey, itu poin ketiga dah. Okey, ulama yang tidak menajiskan mentakwilkan hadis ini, yakni menetapkan bahawa suruhan membasuh bejana bekas yang dijilati oleh anjing adalah satu suruhan ta'abudi, kepatuhan. Jika kita beramal dengan hadis ini, kita memandang bahawa air sisa anjing adalah najis. Gitulah. Okey, masalah ke-11. Air bersisa minuman manusia dan peluh manusia lah. Hadis ke-18. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya wa ata'arrafu wa ta'arraqu al-'irqa wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu. Rawahu Muslim. Hadis ke-18. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, saya pernah minum air dari satu piala gelas itulah. Ketika saya berhaid. Aisyah kata setelah saya minum, saya berikan pada Rasulullah, maka beliau pun meletakkan mulutnya di tempat bekas saya meletakkannya, lalu beliau minum bekas. Minum Aisyah lah.
Dan pernah saya menggigit daging bertulang ketika saya dalam berhaid. Makan daging lah. Setelah saya gigit, saya berikan pada Rasul. Betul, daging itulah bekasnya. Maka beliau pun meletakkan mulutnya di tempat bekas gigitan saya. Hadirin Muslim. Okay, hadis Sahih Muslim jilid 1 ke-112 ataupun nombor 112 tahun . Okey, hadis ke-18 menyatakan bahawa air sisa minuman manusia suci, sedemikian juga peluhnya. Semua ulama menetapkan kesucian air liur dan peluh manusia yang Islam. Mereka bersih tentang air liur dan peluh orang kafir dan orang-orang musyrik. Kata Ibn Hazm, air liur orang kafir lelaki dan perempuan, baik kitabi maupun bukan kitabi, bukan ahli kitab lah, bukan Yahudi Nasrani. Demikian pula peluhnya dan air matanya najis. Kerana itu najislah air sisa minumannya kalau kafir. Ibn Hazm kata. Kata Al-Qasim, seorang sahabat Imam Malik lah. Ahli orang musyrik yang minum arak najis. Kerana itu air sisa minuman orang musyrik yang minum arak sahaja yang dipandang najis. Okey, yang ketiga, poin ketiga. Tiadalah difahamkan dari hadis ini bahawa yang suci itu hanya air liur, air sisa orang Islam sahaja. Semua manusia air liurnya, peluhnya suci, baik dia Muslim ataupun kafir. Pendapat menajiskan air sisa minuman orang kafir syaz, berlawanan dengan pendapat orang ramai lah, ganjil lah. Kerana Allah telah menghalalkan kita menikahi perempuan kafir ahli kitab. Nah, membolehkan kita makan bersama-samanya, membolehkan kita makan masakannya. Maka hal ini menegaskan bahawa air liurnya dan peluhnya suci. Rijis yang dikehendaki dalam ayat yang menerangkan bahawa kaum musyrikin itu rijis, najis tu, bukanlah rijisun lahir, bukanlah najis zahir, hanya rijis maknawi, kotor maknawi. Tegasnya firman Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang musyrik najis, bukan dimaksudkan najis lahir, najis zahir, najis badan, hanya dimaksudkan najis batin, najis i'tiqadi, dalam hati dah. Dan tak pernah diriwayatkan dari seorang salaf pun bahawa beliau-beliau itu memelihara diri dari sentuhan orang kafir dalam keadaan mereka basah dah. Tak ada sentuh. Takut sentuh kafir najis, tak ada dah. Okey, bab yang kedua, hukum-hukum najasah dan aturan-aturan membersihkan najis. Masalah ke-12 ni, tubuh orang Islam dan yang selain orang Islam. Hadis ke-9, an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima la yanjus rahul jamaah illa al-Bukhari wa Tirmizi. Hadis ke-9 dari Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya muslim, yakni orang Islam itu tiada najis. Hadir al-jamaah selain dari Bukhari dan At-Tirmizi. Rujuk Muntaqad jilid 1 ayat 18. Hadis ke-9 tersebut menyatakan bahawa tubuh orang Islam walaupun sedang dalam berjunub adalah suci, baik masa hidup ataupun sudah matinya dah. Walaupun tu junub dah. Jadi tidak najis walaupun berjunub dah. Tak kira hidup ke mati dah. Asbabul wurudnya sebagai berikut. Pada suatu hari, sebab tu ayat hadis itulah dah. Pada suatu hari Rasulullah menjumpai Huzaifah sedangkan dia lagi berjunub. Dia berjunub lah. Kerana itu Huzaifah menghindarkan diri dari Nabi dan terus pergi mandi dahulu dah. Sesudah mandi barulah Huzaifah datang lagi kepada Nabi dan mengatakan bahawa dia tadi sedang berjunub. Mendengarkan itu, Nabi pun bersabda orang Muslim tidak najis. Semua ulama Islam menetapkan kesucian tubuh orang Islam yang masih hidup. Mereka bersih tentang kesucian tubuh orang Islam sudah mati. Ada khilaf lagi kalau mati dah. Abu Hanifah, Malik, Al-Qadi dan Al-Qasim berpendapat bahawa tubuh orang Islam yang sudah mati adalah najis. Dah kubur, upah kubur, benda najis berlaku lah. Semua ulama yang menetapkan bahawa tubuh orang Islam adalah suci baik hidup maupun mati. Jadi majoriti ulama ia kata suci lah. Juga para ulama bersisih pendapat tentang tubuh orang kafir dan musyrik. Kata Malik dan Ahlul Zahir lah, mazhab Zahiri lah, tubuh orang kafir najis. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, sungguhnya semua orang musyrik itu najis. Kata jumhur kebanyakan ulama, tubuh orang kafir bukanlah najis ainnya lah. Kata Ibn Abdul Salam, tiadalah dipandang mengandungi merosak ke akhirat lah, mencintai kebersihan sejati. Apabila kita tidak mahu membeli minyak sapi pada orang yang bukan Islam kerana para sahabat tidak menghiraukan itu dah. Jadi jangan kata lebah sangat tak usah beli daripada orang kafir dia. Sedangkan sahabat tak cara pun orang kafir beli makan dah. Jadi tidaklah kalau warak tak siapa ke benda yang beli tak saya.
Yang ketiga, menetapkan kenajisan tubuh orang kafir. Menetapkan kenajisan tubuh orang kafir adalah satu pendapat yang syaz, pendapat berlawanan dengan pendapat orang ramai, tidak diriwayatkan dari para ulama salaf. Selain dari ulama ahli zahir, orang yang berpegang pada harfiah nas, dan yang lain dari yang dinukil ke At-Tabari dari Al-Hasan, Allah telah membolehkan kita mengahwini wanita ahli kitab. Hal ini membolehkan kita menggauli mereka dengan pergaulan yang rapat yang baik. Kita tidak dapat melihara diri dari alurnya dan dari peluh orang kafirnya. Maka ayat dipegang sebagai hujah oleh mereka yang memandang najis tubuh orang kafir tidaklah difahamkan lahirnya, zahirnya. Yakni tidaklah difahamkan bahawa dimaksudkan dengan najis itu dalam ayat tersebut. Najis tubuhnya hanyalah najis batinnya sahaja. Yakni mereka tidak bersih batinnya, itikadnya. Dan Nabi SAW pernah mengambil air wuduk dari bejana orang wanita musyrik. Orang kafir, wanita musyrik pun bekas dia pun Nabi ambil sebagai. Nabi pernah mengikat seorang musyrik dalam masjid. Nabi pernah makan makanan yang dikirim oleh seorang perempuan Yahudi, Khaybar. Nabi pernah makan keju jubnun yang dibawa dari kampung orang Nasrani. Dan Nabi pernah makan roti yang diberikan oleh orang Yahudi. Jadi Nabi makan belaka tidak usul peksa dah. Tidak Nabi kata najis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.